Jom sama-sama kita perhalusi sama ada ianya fakta ataupun mitos. Okey, yang pertama, doktor, saya nak tanya, makan pisang secara berlebihan boleh menyebabkan sembelit. Betul ke salah? Fakta atau mitos? Mitos. Mitos ya. Maknanya boleh je makan pisang? Boleh. Pisang adalah sejenis buah-buahan. Bila kita makan makanan yang berserat tinggi, dia akan membantu pelancaran proses penyatinjaan. Jadi dia akan buang air besar lagi bagus. Mungkin kita perlu khawatir adalah kandungan gula? Kandungan potasium dalam kandungan potasium. Okay. dalam pisang itu sendiri. Tapi ada buah tak yang kita kena ada limitasinya untuk berkaitan dengan usus ini? Saya rasa kalau buah yang tinggi gula, mungkin durian, kita cuba elak-elakkanlah. Kalau pisang untuk pesakit yang ada masalah buah pinggang, jadi kita cuba elakkan makan banyaklah sebab dia banyak kandungan potasium. Kandungan buah ataupun buah yang mengandungi tinggi potasium untuk sesetengah kondisi lah. Tetapi tidaklah kalau anda makan buah pisang banyak ni akan menyebabkan masalah usus bocor ini. Okey, jom kita saksikan fakta atau mitos yang kedua. Ini dia. Tertelan tulang ikan boleh menyebabkan usus bocor. Saya pernah dengar ni, artikel pun saya pernah baca, tapi mungkin penjelasan daripada doktor kita nak sama-sama kongsikan bersama dengan penonton. Fakta, terutama sekali kalau tulang yang besar, yang tajam, kebanyakannya kalau dia nak menyebabkan ia bocor, dia akan bocor di kawasan esophagus, saluran esophagus. Di awal? Di awal, ya. Bila ditelan, dia akan tersangkut di bahagian sini. Dia tak sampai ke bawah. Dia akan bocor dahulu, terus pesakit dia akan rasa sakit bila telan, tak selesa di bahagian sini. Kemudian dia akan datang awal. Okey, apakah tindakan awal yang boleh dilakukan? Ke macam gumpal-gumpal nasi macam mak buat kan dulu kan? Tertelan tulang ni, mak saya terus ambil nasi, digumpal-gumpal, telan sekali tu. Adakah ianya boleh digunakan? Memang kadang-kadang memang kita pun sendiri begitu kan, minum air, makan gumpal nasi. Untuk saya pernah jumpa kes yang begini, bila dia induce ataupun kita paksa makan di mana ada tulang yang terlekat di situ, ia menyebabkan lagi teruk keadaan. Dia menyebabkan kawasan tu lagi bocor ataupun koyak dengan lagi besar. Maknanya dia memberi kelegaan sahaja tetapi dia tidak menyembuhkan dan merawatlah sebenarnya. Dia tidak menyebabkan. Macam mana pun kena pergi. Dia kena datang. Di mana kalau dia datang awal, kita dapat teropong, kita cuba bantu untuk keluarkan. Okey, faham. Okey, seterusnya jom kita saksikan fakta ataupun mitos yang seterusnya. Okey, kali ini kita nak kongsikan pula. Ini dia. Gula-gula getah boleh menyebabkan masalah penghadaman. Siapa yang suka makan gula getah tu, betul ke salah? Fakta ataupun mitos? Mitos bagi saya. Cuma gula-gula getah ni dia banyak gula lah. Ya, betul. Dia tak akan menyebabkan penyumbatan ataupun usus terganggu ataupun usus tersumbat. Okey, seterusnya. Jom fakta atau mitos yang seterusnya. Ini dia, minuman isotonik membantu masalah kembung perut atau terlalu kenyang. Bagaimana pula dengan minuman isotonik? Bagi mereka yang bersukan, kadang-kadang kita yang lemah kan, perlukan tenaga pun kita memilih untuk minum minuman isotonik ini. Okey, bagi saya fakta, sebab kalau minum dalam kuantiti yang berlebihan, dalam minuman yang berkarbonat ni kan dia banyak udara, banyak udara. Jadi bila minum banyak dia akan ada risiko perut itu kembung. Jadi tidak selesa di situ. Okey, kena berjaga-jaga juga kan. Juga kandungan gula je tu agak tinggi. Ya, sebab dia sebenarnya kita fikirkan untuk bagi tenaga, tetapi bagi setengah orang mungkin tak convert tu tenaga, itu yang risau kan. Betul. Gula dalam badan kita pula yang minum air tinggi. Kosong lagi bagus. Okey. Doktor dah jelaskan, bukan saya, tapi doktor yang jelaskan kepada anda. Okey, jom sama-sama kita saksikan fakta atau mitos yang seterusnya. Adakah emosi berkait dengan masalah penghadaman? Okey, ini cukup menarik sekali. Doktor, mungkin sedikit panjang kalau kita boleh kongsikan emosi berkaitan juga, masalah emosi juga berkaitan dengan masalah penghadaman. Betul. Kalau kita ada berfikir panjang ataupun kalau kita ada masalah,
setengah orang dia kalau lagi masalah, lagi banyak dia makan kan. Tapi kebanyakan orang bila dia ada masalah berfikir, ada masalah itu ini, dia ada risiko untuk tidak makan. Jadi bila tidak makan, dalam masa yang sama, bila tidak makan, dia akan ganggu proses penghadaman. Makanan yang masuk tak cukup, makanan yang untuk dihadamkan, untuk diserap nutriennya pun tidak cukup. Jadi memang terganggu. Okey, makan pun tak tentu waktu kan? Betul. Waktu yang sepatutnya perut ni kita masukkan makanan tidak dilakukan dan sebegitu. Itu pun antara yang boleh mengganggu juga masalah penghadaman.